Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri Sirah Nabawi Mutiara Perjalanan Mukmin. Kali ini kita masuk bab yang ke-15, Wahyu Pertama. Gua Hira terdapat di Jabal Nur. Jabal Nur ketinggiannya 642 meter dari aras laut dan 11 km daripada Masjidil Haram. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Allah Ta'ala telah merencanakan Rasulullah SAW dengan beruzlah, iaitu mengasingkan diri di Gua Hira. Rasulullah membawa bekalan yang dibekali oleh Khadijah. Selama 3 tahun uzlah berlaku, satu proses untuk mempersiapkan diri membawa tugas kerasulan, mengubah dunia daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya iman. Sepanjang tempoh tersebut, Rasulullah SAW memberi makan orang miskin yang datang ke situ bertafakur dan mengasingkan diri dari hiruk-pikuk masyarakat yang syirik kepada Allah Ta'ala. 3 tahun beruzlah, satu proses untuk mempersiapkan diri membawa tugas kerasulan, mengubah dunia daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya iman. Tanda awal penurunan wahyu. Selama 6 bulan Rasulullah SAW bermimpi seterang matahari pagi. Ini adalah proses penurunan wahyu, bermula dengan mimpi-mimpi yang dialami oleh Rasulullah SAW sehinggalah kedatangan wahyu secara jaga pada 17 Ramadan. Ketika usia Rasulullah SAW genap 40 tahun, bermulalah penurunan wahyu, bermula di Gua Hira bertarikh 17 Ramadan bersama 6 Ogos 610 Masihi. Peristiwa penurunan wahyu. Pada satu malam 17 Ramadan, ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira, muncul malaikat Jibril AS sambil berkata, "Bergembiralah wahai Muhammad, aku Jibril dan kamu utusan Allah kepada umat ini." Jibril berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Jibril memeluk dan selimut Rasulullah SAW sehingga sesak nafas baginda dan berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Jibril memeluk kali yang ketiga kali dan melepaskan Rasulullah SAW seraya membaca surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Pasca penurunan wahyu. Setelah kejadian itu, Rasulullah SAW pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan hingga menemui Khadijah. Baginda segera meminta Khadijah menyelimuti baginda. Setelah reda ketakutan, Rasulullah SAW pun menceritakan peristiwa di Gua Hira kepada Ummul Mukminin Khadijah. Khadijah memberi semangat kepada baginda seraya berkata, "Qalat lahu Khadijah, kalla abshir, fa wallahi la yukhzika Allahu abadan." Janganlah begitu, bergembiralah, demi Allah,
Allah tidak akan menghina kamu selama-lamanya. Wallahi innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa takasibul ma'dum wa takriz dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Demi Allah, sesungguhnya engkau telah menyambung tali persaudaraan, bicara jujur, memikul beban orang susah, suka menolong orang miskin, menjamu tamu, sentiasa membela kebenaran. Riwayat Muslim. Berjumpa Waraqah bin Naufal, maka Khadijah membawa Rasulullah SAW menemui Waraqah bin Naufal, seorang yang beragama Nasrani yang boleh membaca kitab Injil dalam bahasa Arab. Kemudian Waraqah bertanya kepada Rasulullah, apa yang kamu lihat? Rasulullah pun menceritakan kisah yang berlaku kepadanya di Gua Hira. Waraqah berkata, ini ada An-Namus Jibril yang telah Allah turunkan Taurat kepada Musa alaihissalam. Ya laitani fiha jaza'an, ya laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Alangkah baiknya seandainya aku masih muda di saat kamu dibangkit menjadi nabi. Juga alangkah baiknya sekiranya aku masih hidup di saat kamu diusir oleh kaummu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au mukhrijahum. Lalu Rasulullah kehairanan, apakah mereka akan mengusirku? Qala Waraqah, na'am, lam ya'ti rajulan qattu bima ji'ta bihi illa udiya wa in yudrikni yaumuka ansurka nasra mu'azzaran. Waraqah menjawab, ya, tidaklah setiap nabi yang bangkit membawa tugas sepertimu, melainkan pasti akan dimusuhi. Seandainya aku masih hidup di zamanmu, niscaya aku akan tetap menolong dan membelamu. Riwayat Muslim. Siapakah Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal adalah sepupu Khadijah, Ummu Mukminin. Nama lengkapnya adalah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Al-Uzza bin Qusay Al-Quraishi. Waraqah bin Naufal adalah seorang pengikut setia ajaran Nabi Ibrahim AS. Dia mempelajari Taurat dan Injil. Keluarga mereka tidak ada yang menyembah berhala, membunuh anak perempuan dengan cara menguburkan mereka hidup-hidup. Mereka tidak mengikuti tradisi jahiliyah. Kehidupan mereka dilandasi kuat dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Ciri-ciri Nabi yang akan diutus di tanah Arab sudah diketahui oleh Waraqah bin Naufal. Hanya saja ketika Nabi itu diutus, kedua mata Waraqah sudah buta dan umur beliau sudah lanjut. Kelebihan Waraqah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu Waraqah bin Naufal fa inni qad ra'aitu lahu jannah aw jannatain. Jangan kamu memaki Waraqah bin Naufal, maka sesungguhnya aku bermimpi dia mempunyai satu atau dua syurga. Cara wahyu diturunkan. Pertama, mimpi yang benar, permulaan wahyu yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi para nabi adalah wahyu. Kedua, ilham, malaikat mencampakkan wahyu di dalam fikiran dan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melihatnya. Ketiga, malaikat datang membawa wahyu seperti deringan loceng, paling berat ditanggung baginda hingga berpeluh apabila malaikat meresap ke dalam diri baginda. Binatang tunggangan baginda juga menderum jatuh ke bumi jika baginda sedang menunggangnya. Keempat, Allah memberikan wahyu tanpa perantaraan malaikat, seperti Nabi Musa AS semasa peristiwa Isra' Mi'raj tentang fardu solat. Kelima, malaikat datang dalam keadaan rupa yang asal lalu mewahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada diceritakan dalam surah An-Najm. Malaikat datang dalam keadaan yang seorang lelaki berbicara dengan baginda sallallahu alaihi wasallam hingga baginda sallallahu alaihi wasallam benar-benar memahaminya. Ada kalanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dapat melihatnya. Alhamdulillah,
selesai kita bab yang ke-15. Moga-moga memberi ilmu untuk kita menghayati sirah Nabawi, mutiara perjalanan mukmin, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini, Irsyad Channel.